Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Cikgu doakan semua pelajar berada dalam keadaan sihat, sentiasa di samping keluarga tersayang. Saya Cikgu Nashimah binti Omar akan mengajar subjek sejarah tingkatan 5. Pelajar-pelajar sekalian, perlu diingatkan walaupun kita berada di rumah pada ketika ini dalam situasi pandemik, pembelajaran tetap diteruskan. Oleh itu, cikgu berharap pelajar-pelajar akan tetap terus bersama cikgu dalam pembelajaran hari ini sehingga tamat. Hari ini kita akan belajar bab 7, bahagian ketiga, iaitu berkenaan dengan pembinaan kesejahteraan negara. Di dalam buku teks, ia merangkumi tajuk 7.5 iaitu sukan sebagai alat perpaduan dan 7.6 rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. 7.5 Sukan sebagai alat perpaduan. Standard pembelajaran 14.1.5 menerangkan peranan sukan sebagai alat perpaduan. 14.1.6 merumuskan rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Pelajar-pelajar nampak tak gambar yang cikgu paparkan pada skrin? Apa yang kamu lihat di dalam gambar tersebut? Cuba senaraikan sukan yang kamu ketahui mempunyai pemain dan jurulatih pelbagai kaum di Malaysia. Ya, nampak kan? Di situ ada permainan bola takraw, permainan hoki dan permainan bola sepak. Siapakah jurulatih mereka? Ada orang Inggeris, ada orang Cina dan pelbagai kaum yang turut sama membantu melatih atlet-atlet kita dalam bidang sukan. Jadi, dari sini secara tidak langsung, sukan telah mewujudkan perpaduan dan menjadi satu alat perpaduan kaum. Jadi, secara tidak langsung, dengan penglibatan jurulatih daripada pelbagai kaum ini telah mewujudkan perpaduan di negara kita. Sukan merupakan satu medium untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional di Malaysia. Sukan juga dapat mengeratkan hubungan muhibah dan menerapkan rasa saling hormat dalam kalangan peserta yang berbilang kaum. Selain itu, sukan mampu mewujudkan masyarakat yang sanggup memberikan sumbangan demi kesejahteraan sosial dan kecemerlangan negara. Sukan merupakan satu alat yang dapat memastikan perpaduan negara kita dapat terbentuk. Antara perkara yang dilakukan oleh kerajaan ialah sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Di sekolah, sukan merupakan satu aktiviti ko-kurikulum yang sangat diminati oleh ramai pelajar. Dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan atau lebih dikenali dengan RIMUP telah menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Dasar ini juga dapat memupuk semangat setiakawan dan berpasukan. Selain itu, dasar ini juga mampu melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Di sekolah, kejohanan olahraga tahunan diadakan setiap tahun yang melibatkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kategori umur dan kaum. Tidak ada satu acara pun yang dipertandingkan mengikut kaum. Semasa sukan, tentu pelajar-pelajar dapat lihat guru-guru, murid-murid masing-masing bersorak memberi sokongan kepada atlet rumah masing-masing tanpa mengira kaum. Jadi dari sini jelaslah sukan merupakan alat perpaduan kaum.
Seterusnya, Majlis Sukan Universiti Malaysia atau MASUM. Majlis Sukan Universiti Malaysia bermula pada tahun 1974, yang mana ianya ditubuhkan bertujuan untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. MASUM juga merupakan medan atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Penganjuran MASUM secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Seterusnya, SUKMA. Ada tak di antara pelajar-pelajar yang pernah mendengar tentang SUKMA? Ya, tentu pernah mendengarkan sebab pelajar-pelajar memang minat dengan sukan. Dan ada di kalangan pelajar yang terlibat dalam Sukan Malaysia. Sukan Malaysia diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan. Sukan ini disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Penganjuran Sukan Malaysia ataupun SUKMA ini bertujuan mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. Kejayaan Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa, membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia ialah Hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Sukan C, Piala Thomas, Sukan Permotoran Formula 1 dan Sukan Berbasikal Litwa di Langkawi. Seterusnya, penganjuran sukan juga dapat mewujudkan perpaduan. Kejayaan Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa, membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Boleh tak pelajar senaraikan 4 sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia? Ya, saya pasti pelajar-pelajar tentu boleh kan? Antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia seperti Sukan Commonwealth, Piala Thomas, Sukan C, Sukan Pemotoran Formula 1 dan Sukan Berbasikal Litwa di Langkawi. Kejayaan Malaysia kebanggaan bersama. Sebagaimana yang kita ketahui, atlet Malaysia yang terlibat dengan pelbagai sukan di peringkat serantau dan antarabangsa, contohnya Sukan Olimpik, Sukan Commonwealth, Sukan Asia, Sukan C dan Pesta Bola Merdeka. Kejayaan pasukan kita dalam setiap pertandingan tersebut merupakan hasil kerjasama serta kesungguhan pelbagai pihak. Kejayaan pasukan negara ini merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Pelajar-pelajar, Malaysia juga melakar kejayaan dalam sukan Paralimpik seperti Kejohanan Olahraga Paralimpik Dunia. Saya yakin pelajar-pelajar tentu tahu beberapa kejayaan yang diraih oleh atlet-atlet Malaysia dalam pertandingan sukan peringkat antarabangsa yang menjadi kebanggaan kita. Kesimpulannya, sukan membentuk satu pasukan yang bersatu dan saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, laungan Malaysia Boleh. Pelajar-pelajar tentu sering mendengar laungan Malaysia Boleh setiap kali ada pertandingan sukan. Contohnya, semasa pertandingan bola sepak dan badminton di peringkat serantau dan antarabangsa. Laungan Malaysia Boleh pada asalnya ialah slogan kempen Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan
Piala Thomas pada tahun 1992. Laungan Semangat Malaysia Boleh oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas pada tahun 1992. Ini membuktikan rakyat Malaysia bersatu padu untuk kejayaan pasukan negara. Organisasi juga memain peranan penting dalam membentuk perpaduan. Beberapa agensi diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Contohnya, Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia. Pegawai-pegawai yang terlibat dan panel kejurulatihan yang terlibat terdiri daripada pelbagai kaum dengan kepakaran bidang masing-masing. Dengan ini, secara tidak langsung, mereka telah mewujudkan perpaduan dalam kalangan penduduk Malaysia. Kepimpinan yang berwibawa juga menyumbang kepada perpaduan. Kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Pelajar-pelajar, keunikan perkembangan sukan memperlihatkan penglibatan kerabat diraja dan ahli politik sebagai penaung ataupun presiden Persatuan Sukan. Contohnya, penglibatan Sultan Haji Ahmad Shah sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia pada tahun 1984 hingga 2014 dan Sultan Azlan Muhibbuddin Shah sebagai Presiden Konfederasi Hoki Malaysia pada tahun 1985 hingga 2004. Selain itu, bekas atlet negara juga menjadi pengurus atau jurulatih pasukan setelah mereka bersara dalam dunia sukan. Peranan dan penglibatan mereka ini penting untuk menarik minat dan sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Akhir sekali, dalam topik ini ialah tajuk 7.6 iaitu rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Apa itu rukun negara? Rukun negara ialah ideologi negara yang dibentuk sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menyatukan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan. Rukun negara merupakan susunan prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai kenegaraan dan norma sosial yang mencakupi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Rukun negara juga menggariskan ikrar yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia dan rukun negara juga dianggap sebagai falsafah hidup rakyat Malaysia. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat dulu sejarah pembentukan rukun negara. Rukun negara dibentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara hasil daripada perbincangan dan pemikiran Majlis Perundingan Negara ataupun MAPEN yang dibentuk oleh Mageran pada 29 Januari 1970. Rukun negara telah diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada 31 Ogos 1970 bersempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Pada tahun 2020, genap 50 tahun rukun negara dicipta. Kewujudan rukun negara merupakan ideologi yang dibentuk untuk perpaduan rakyat. Oleh itu, sempena 50 tahun rukun negara, ada logo Jubli Emas rukun negara diperkenalkan.
Dalam logo ini terdapat simbolik-simbolik. Contohnya, 5 jalur merupakan simbolik 5 prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. Sementara bulan dan bintang melambangkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Tengkolok berkerawang, bulan dan bintang merupakan simbol prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta melambangkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Angka 50 bersempena dengan sambutan ulang tahun rukun negara dan warna biru melambangkan amalan perpaduan dalam kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara dibentuk untuk mendukung cita-cita mencapai beberapa matlamat. Setiap matlamat ini berperanan bagi melahirkan sebuah negara yang rakyatnya hidup bersatu padu, aman dan sejahtera. Antara matlamat rukun negara adalah untuk membentuk, yang pertama, negara bersatu. Kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu negara dan negara yang bersatu padu. Setiap ahli masyarakat menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan. Matlamat rukun negara yang kedua, masyarakat adil. Kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu masyarakat yang adil apabila semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Matlamat yang ketiga, masyarakat progresif. Kita mendukung cita-cita hendak menegakkan satu masyarakat yang progresif mengikut kemajuan sains dan teknologi di samping mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Seterusnya, matlamat yang keempat, masyarakat liberal. Kita mendukung cita-cita hendak memelihara wujudnya satu masyarakat yang liberal di mana ahli masyarakat bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Akhir sekali, masyarakat demokratik. Kita mendukung cita-cita hendak memelihara cara hidup demokratik apabila rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi parlimen. Akhir sekali, prinsip rukun negara. Rukun negara mempunyai 5 prinsip yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menunjukkan bahawa agama menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menjelaskan bahawa negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Prinsip ini membawa maksud ketertinggian dan juga keagungan perlembagaan atau undang-undang. Perlembagaan berfungsi memberi perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara. Prinsip keempat, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut setiap rakyat menghormati undang-undang, tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang dan berusaha untuk menyokong penguatkuasaannya. Rakyat perlu bertanggungjawab mempertahankan dan memelihara kedaulatan undang-undang demi mengekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Akhir sekali, prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini adalah untuk memastikan bahawa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Kesopanan dan kesusilaan juga dapat menjamin hubungan baik sesama kaum agar terus kekal terpelihara. Prinsip ini menjadi garis panduan yang perlu dijadikan amalan dan disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia kerana penghayatan nilai murni akan melahirkan suasana yang harmoni dan saling bertolak ansur.
Setiap rakyat Malaysia perlu menghayati sepenuhnya prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Kerana prinsip rukun negara ini mampu memperkukuhkan dan mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih. Harapan cikgu semoga pelajar dapat menambah ilmu dan memahami pelajaran hari ini.